ASEAN dan Kesatuan Eropah EU diminta campur tangan sekaligus memberi tekanan kepada pemerintah Myanmar bagi menghentikan pembunuhan etnik dan keganasan agama terhadap masyarakat Rohingya. Kesaan disuarakan Majlis Rohingya Eropah ERC, sebuah badan bukan kerajaan NGO semasa persidangan tahunan kali kedua mengenai hak asasi dan identiti etnik Rohingya di Oslo, Norway baru-baru ini. Laporannya bersama Azrina Riah Abdullah yang mengikuti persidangan itu. Selamat malam Rohingya, miskile namu di sisi mayat. Jangan menangis sahab. Menurut Setiausaha Media dan Maklumat ERC Muhammad Ibrahim, ASEAN di tangan Malaysia sekarang boleh mendesak Myanmar untuk membincangkan isu Rohingya dalam kerangka serantau walaupun asasnya anggota entiti itu mengamalkan prinsip tidak mencampuri hal ehwal dalaman negara anggota lain. Manakala EU dengan kuasa lebih besar pula boleh menggunakan pengaruh menangani soal Rohingya di luar batas agama semata-mata. Sebaliknya merangkumi hak asasi serta penindasan kaum minoriti secara sistematik. And with the European Union, because we are living here in Rio, it's very easy for us to communicate, lobby them to the international community here. And because EU is the very most important the country in Myanmar. Dalam pada itu, warga profesional Rohingya, Profesor Dr. Wakaudin pula berpandangan krisis Rohingya hanya boleh diselesaikan jika ada keikhlasan, komitmen dan kesungguhan daripada kerajaan sekarang. Hanya dengan elemen-elemen itu, kata pengarah urusan Kesatuan Rohingya Arakan ARU ini, akar yang membawa kepada masalah berbangkit Rohingya yang lain dapat diselesaikan. Government Myanmar holds the key for the Rohingya solution, but unfortunately there are elements in the government that are extremist, radicals, that control, dominate the government. So we need to find a more moderate voices, moderate think tank in the government that needs to send out consistent message. Message has to be in a conciliatory tone for our dialogue and reconciliation, and the government need to facilitate. Governments need to be the honest broker. Take their central position, come to the middle and be neutral, and then facilitate the dialogue between Rakhine and Rohingya. Isu utama ialah Undang-Undang Kerakyatan 1982 yang membawa kepada masalah pelarian dan tiada warga negara. Tambahnya, merumitkan keadaan, pemerintah tentera sentiasa mencetus pelbagai cara sistematik untuk melaksanakan dasar pembersihan etnik sehingga lebih ramai melarikan diri. Dalam hal ini, beliau turut mengesyorkan NGO Muslim seluruh dunia menggerakkan kempen serta melobi di peringkat ASEAN, EU dan PBB supaya menekan junta Myanmar menghormati hak asasi serta mengiktiraf Rohingya. Pentas persidangan turut menjadi landasan kepada editor Astro Awani Azrina Riah Abdullah melontarkan pandangannya mengenai cabaran dan isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sebagai calon PhD Institut Asia Eropah Universiti Melaya, pembentangan kertas kerja beliau bertajuk Rohingya Refugees in Malaysia, Issues and Challenges antara lain mengetengahkan syur supaya proses penempatan semula pelarian di Malaysia diperhalusi oleh UNHCR supaya masalah status mereka dapat diselesaikan. Ketika ini terdapat lebih 20,000 pelarian Rohingya berdaftar dengan pejabat UNHCR dan mereka berlindung di beberapa kawasan di Lembah Kelang, Johor dan Pahang sementara menunggu ditempatkan semula di negara ketiga. Turut menjadi panel penceramah di persidangan 2 hari itu Dr. Nora Rowley, aktivis hak asasi Rohingya, dan Dr. Perubatan Warga Rohingya Dr. Ambia Perwin Harun. Di akhir persidangan, barisan penggerak dalam ERC berikrar untuk terus komited dalam perjuangan memastikan nasib lebih 1 juta warga Rohingya yang kini hidup secara diaspora di seluruh dunia terbela.
Majlis Rohingya Eropah ERC membincangkan dengan panjang lebar mengenai nasib yang menimpa warga itu yang tidak bernegara di seluruh Eropah. Antara lain mereka membincangkan penindasan yang berterusan yang dilakukan oleh rejim di Myanmar ke atas komuniti itu. Namun mereka juga membincangkan mengenai nasib pelarian Rohingya yang ada di Malaysia. Antara lain, jalan penyelesaian yang dicari ialah mereka mencadangkan supaya adanya kerjasama di antara Kesatuan Eropah EU dan ASEAN untuk menyelesaikan masalah atau krisis yang berpanjangan ini. Saya Azlina Riah Abdullah melaporkan dari Oslo, Norway untuk Astro Awani.